Boleh tak? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua di pagi yang bertuah ini, di bulan yang berkat ini, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas pemberian nikmat kepada kita, beberapa nikmat. Nikmat yang utama sekali, nikmat iman dan Islam. Yang harga mahal sekali, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian kita mari kecek dalam masalah tajuk, masalah penyakit ta'un ni, penyakit corona ni ataupun COVID-19 ni, sebagaimana Nabi kita bersabda kemarin ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatta'un syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun 'alal kafirin." Maksudnya, artinya, maka penyakit ta'un itu adalah syahadah bagi umatku. Syahadah ni makna syahid. Dan rahmat pula kepada mereka. Serta penyakit ta'un itu juga jadi rahmat untuk kita orang mukmin, orang beriman dengan Allah Ta'ala. Penyakit ta'un itu kita boleh rahmat. Tetapi penyakit ta'un itu, Nabi kata, adalah kotor, adalah najis, adalah penyakit, adalah azab untuk orang-orang kafir. Satu, itu adalah satu anugerah Tuhan kepada puak kita. Kita orang beriman, bila mari benda biasa ni, penyakit ni, kita dapat rahmat. Tapi kena duduklah. Kalau kita tak kena duduk, tak kena cara, tak kena perangai, mungkin kita tak dapat rahmat. Sebab tu, kemarin ni kita sentuh sikit masalah sikap orang mukmin terhadap penyakit ta'un. Perangai orang beriman terhadap penyakit corona ni, satu, kita beriman dan tawakal kepada Allah. Beriman sungguh-sungguh kepada Allah, tawakal kepada Allah sungguh-sungguh. Di atas dasar firman Allah Ta'ala, ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Taubah. Kul ni maknanya ayat Quran ni bila mula dengan kelimah kul, nak ayat kata penting. Suruh kita perhati, ambil berat dalam masalah ayat ni. Kul huwallah. Kul ya. Ni kul. Bila kul, mana hak penting.
kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Maknanya kata olehmu wahai Muhammad, kerana Quran itu pada Nabi kita Muhammad, kata olehmu wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menima, akan mengenai sesuatu pun, sama ada benda tu baik atau jahat, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Tu dari segi email. Di segi email kita kena duduk situ. Di email kata kita nak qada Tuhan nak kena tak kita baik atau jahat tu serah pada Allah Taala. Duduk dalam tangan, dalam perintah Allah Taala. Tapi ikuti pula ayat ni, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan atas Allah Taala sajalah hendaklah kamu berserah. Jadi kita beriman kepada Allah Taala. Penyakit ni daripada Allah. Qada dan takdir daripada Allah. So, yang kedua kita kena tawakal. Kalau gitu, turut kaedah-kaedah usul fiqh ni, falyatawakkalil mu'minun la al-mutawakkilun falyatawakkalil mu'minun tu falyatawakkal la amal. Ditutup dengan cara wajib. Kalau tak wajib, duduk di sunat. Tapi sini, tawakal kita nampaknya kat berat, kolek wajib. Wajib kita berserah kepada Allah Ta'ala. Tapi belum pada tawakal, belum kita berserah tu, kita usaha dulu. Gitu. Kita usaha dulu. Sebab yang kata kemarin ni, tawakal ialah usaha mengadakan segala sebab kejayaan dan keselamatan. Tawakal dalam masalah penyakit corona ni, kita usaha atas sebab nak jaya, nak lepas, nak selamat. Kemudian kita usaha dah atas keselamatan tak sewi kena, kemudian menyerahlah natijah usaha itu hanya kepada Allah. Lepas tu jaya tak berjaya, kita serah kepada Allah Ta'ala juga. Bukan kepada usaha. Dan bukan kepada sebab-sebab. Gitu. Kemudian, yang kedua bagi kita orang mukmin ni, kita menghadapi penyakit taun ni, satu, kita beriman dan tawakal kepada Allah. Yang kedua, kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Ingatlah bahawa Allah menimpa satu-satu bala, satu ujian, bencana ke atas mana-mana hamba, mana-mana umat, mana-mana kaum, mana-mana puak, supaya mereka kembali kepada mentaati Allah. Tujuan Tuhannya, Tuhan nak kena bala-bala ni ada hikmat, ada tujuan, supaya mereka kembali kepada mentaati Allah. Kalau kita tak khabar duk dengan maksiat semua, kerja dosa semua, mudah-mudahan Tuhan kena kita penyakit taun ni, kita kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah Ta'ala dengan berdapin diri, dengan mendekat diri kita serta beribadat kepada Allah, tu maknanya rahmat. Itulah rahmat. Maknanya penyakit taun hak Tuhan kepada puak kita, hamba-hamba ni, sebagai Allah Ta'ala suruh khabar. Suruh kita reti. Kalau kita duk lalai dengan kaya kita, lalai dengan pangkat kita, lalai dengan kerja-kerja kita, Tuhan cobek sikit. Tuhan kutir kita, suruh khabar. Suruh khabar kata, lagu ni weh. Kita tak sudah dengan bahagia dunia. Kita sakut dengan ada Tuhan, ada Allah, ada Tuhan, ada pengawal. Mana gitu. Dengarlah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Surah ni, ayat ni kita baca setiap pagi-pagi jemaah. Surah Jadah ni Imam baca semua. Kadang-kadang masjid, kadang-kadang surau baca semua.
Karena ayat ni ayat sujud sejadah. Dalam surah sejadah. Apa Tuhan kata? Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surah sejadah ayat 21. Maksud, dan demi sesungguhnya sesungguhnya tujuh mana? Tujuh la ta'kid wala nuziqannahum. Demi sesungguhnya kami Allah akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia. Tuhan nak kena azab dunia sebelum azab akhirat, iaitu neraka yang lebih besar di akhirat kelak. Jadi dunia ni Tuhan terada. Maksudnya sebab tu kita kata saat ni Allah Ta'ala cobek kita, putih kita, suruh kita khabar. Gitu. Supaya mereka kembali bertobat kepada Allah. Tujuan Tuhan supaya mereka kembali bertobat kepada Allah. Bila kena penyakit ni, khabar kata, kita nak ada Tuhan, kita ada pengawal, ada penjaga, iaitu Allah. Itulah hakikat rahmat Allah untuk orang-orang beriman. Ni makna kita boleh rahmat. Bila kita datang penyakit tahun ni, corona ni, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Bila kita kembali, mana bertobat, istighfar dan beramal, kita dapat rahmat. Tu makna rahmat. Betul lah Nabi kata, rahmatun li ummati. Ta'un ni rahmatun li ummati. Gitu. Habis. Yang ketiga, tunduk merendah diri kepada Allah. Bila kita taubat dah, ya keedah dalam masalah tasawuf, orang nak pergi akhirat ni, mukaddimah dia ditaubat. Bila kembali, mana kita taubat. Bila kembali kepada Allah Ta'ala, maksiat yang kita buat, dosa yang mana kita buat, kita taubat. Bila kita taubat, kita tunduk merendah diri kepada Allah. Dengarlah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maksudnya, walaqad, demi sesungguhnya telah kami Allah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad. Umat dulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Lut. Tak tahu berapa banyak hak dah sebut dalam Quran ni. Sebelum Nabi kita tu banyak dah. Maka kami menimpa ke atas mereka, Tuhan uji atas umat dulu tu akan kesusahan dan kemudaratan. Tuhan uji dengan susah. Bani Israel, umat Nabi Musa, berapa perkara hak Allah Ta'ala uji. Banyak. Hak tu kena ngaji dalam Quran lah. Ngajilah sejarah dalam Quran. Ya sebut. Banyak orang Islam kita tahulah. Tuhan uji kepada orang Israel ni banyak perkara. Tujuan Tuhan supaya mereka insaf, supaya mereka sedar dan bertobat pada Allah. Tujuan Tuhan nak situ. We kena bala. We sesak. Umat Nabi Musa sesak daripada tis saja 40 tahun. Sesak. Lepas tu banyaklah. Maka alangkah baik kalaulah mereka berdoa kepada kami, iaitu Allah, dengan merendah diri serta insaf, sedar, khabar kata kita ada Tuhan, iaitu Allah, dan kita ada akhirat. Sebab tu kena berbekal untuk akhirat. Insaf dan bertobat ketika mereka ditimpa azab kami. Bila kena seksa ni, perangai manusia je ingat. Sebab itu, bahawa kena penyakit, bakal kena penyakit ni, ingat ke Tuhan.
Timurlah dalam masalah. Ingat Tuhan ni kena pergi sejik, kena pergi semaya jemaah. Apa nak pergi semaya jemaah? Orang tak pergi. Nak pergi semaya jemaah, orang tak pergi. Kok mana? Dia panggil manusia ni, bila insaf, bila sedar, dia kembali kepada Allah. Tu tabiat dia. Bila nak kembali kepada Allah Ta'ala, nak masuk sejik, nak khabar. Bahawa kita nak masuk sejik, kena orang lari pula dah. Kadang-kadang kita tak faham. Orang tegah kita dengan cara syar'i. Undang-undang syarak dah. Bahkan ijma' segala ulama dunia hari ni. Tegah. Beri pun di tempat ramai. Seperti Saudi sendiri, Mesir sendiri, mana-mana negeri, cuba perhati dah. Hak negeri Islam, semuanya ditegah. Hanya siapa masjid Haram sendiri, masjid Nabawi sendiri pun, berapa orang saja orang jemaah. Baitullah pun tidak ada orang tawaf. Atas dasar penyakit taung, penyakit corona ni. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala kata, tetapi sebenarnya hati-hati mereka kerah. Ni tak agak ni. Allah Ta'ala bagi bala, suruh kita baca baris we kena. Allah Ta'ala bagi bala satu-satu bala seperti penyakit taung ni dan penyakit lain-lain pun, hak bala Tuhan ni kita kena baca we kena baris. Kalau kita budak ngaji Quran ke, baris depan kena baca bu. Baris bawah kasrah kena baca b. Baris fathah, baris atas kena baca ba. Ba bi bu kena baca gitu. Begitu juga bala bencana yang datang daripada Allah Ta'ala ni, kita orang beriman kena baca we kena. We kena ke mana? Ujian Allah Ta'ala kepada kita. Sesuruh kita khabar. Kena baca gitu. Ni ya tengok ya tak. Tetapi sebenarnya hati-hati mereka keras. Seperti orang Israel, sejarah dalam Quran juga, orang Israel keras. Berapa kali Allah Ta'ala buat bala puak-puak dia. Tidak mau menerima kebenaran. Bala apa? Beranak jatuh. Beranak anak laki-laki kena bunuh. Zaman mana? Zaman Firaun. Orang Israel kat tu. No ayat atas dulu. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi masa Firaun tu ia bunuh anak laki-laki, we hidup anak perempuan. Tu zaman tu orang Israel dah. Tu gapo tu? Lebih berat daripada kita lah ni lagi tu. Diuji dengan dia beranak yatim, bunuh. Hanya siapa cari setiap buah rumah. Siapa dia hak beranak yatim, ambil kena bunuh. Tapi anak tina, pera. Lepas tu Allah Ta'ala lepas penyakit ni. Lepas penyakit itu pun, tapi hak kerah ada kerah situ. Maknanya gitu. Dia kata, sini, tetapi sebenarnya manusia ni, hati-hati mereka kerah. Tidak mau menerima kebenaran. Hak benar tak ambuh. Segala-galanya adalah dari Allah. Bahawa semua benda ni daripada Allah Ta'ala. Dan setan sering menghiaskan pandangan. Lepas tu setan ada tolong tak dah. Jadi kita terpesong paling lawan Tuhan tu. Tak ambuh terima hak Tuhan, tak ambuh terima ajaran Tuhan, tak ambuh insah tu, siapa dia dihias? Setan. Setan musuh kita. Tapi dah kita, bila kita lawan dengan Allah Ta'ala, kita duk lek musuh bagi kita. Sedangkan syaitan musuh. Dia kata, dan syaitan sering menghias pandangan dan amalan-amalan buruk yang mereka lakukan. Syaitan sokong. Jadi nampak molek. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan nampak molek benda hak karuk. Benda hak jahat, benda hak maksiat tu syaitan nampak molek. Di sama ada di segi akidah, sama ada di segi ibadah, sama ada di segi amalan.
Syaitan ni juga nampak molek hak tak kena. Benda hak tak kena, hak berlaku dengan Tuhan, syaitan juga nampak molek. Dan amalan-amalan buruk yang mereka lakukan. Habis. Baik. Taun dianggap sebagai sejenis taun ni lah penyakit corona ni, COVID-19 ni. Taun ni dianggap sebagai sejenis tentera Allah. Seolah-olah askar Tuhan. Seolah-olah askar Tuhan. Seolah-olah tahan hak Tuhan. Kalau kita kasi penyakit ni tahan hak Tuhan. Memburu mangsanya. Memburu mana? Hamba bedil tu supi dipanggil memburu. Memburu mangsa. Mangsa apa ya kita? Penyakit mari ni dia kena apa ya? Kena buat kita. Kita dipanggil mangsa. Tuhan buat hari penyakit ni kena apa ya? Kena hamba-hamba. Berapa banyak hak mati je dengar berita-berita kan? Dah. Kamu ke kereta meko ni lebih pada perang lagi. Penyakit ni. Sebab tu ulama-ulama Islam suruh ingat. Dia kata sejenis tentera Allah memburu mangsanya, iaitu kita. Boleh juga. Ataupun ta'ung ni sebagai risalah amaran dari Allah untuk hamba-hambanya di dunia ini. Ataupun ta'ung-ta'ung ni supaya risalah daripada Allah. Risalah ni gapo? Balik bahasa Melayu kita, surat khemir daripada Allah Ta'ala. Suruh kita khabar. Suruh kita khabar. Allah Ta'ala kirim risalah, kirim surat, iaitu bala ni dia panggil sebagai risalah. Suruh kita khabar tu, kita ada orang kuasa. Ada pemerintah, ada pengawal kita, iaitu Allah. Dia kata, risalah amaran daripada Allah untuk hamba-hambanya di dunia ini yang mengandungi banyak rahsia-rahsia dan hikmat yang wajib dibaca oleh sekalian hambanya dengan penuh esah. Kita baca risalah Tuhan, surat khemir Tuhan tu kena baca belaka. Dia kata sini yang wajib dibaca oleh sekalian hambanya. Kita orang beriman kena baca. Maksudnya bila bala mari tu kena baca kena. Dengan penuh insaf kita sedar bahawasanya bala datang daripada Allah Taala. Sebab apa? Walik-walik datang bala kerana maksiat kita. Zaharal pasaru fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tu. Zahirnya kerusakan di darat dan di laut dengan sebab tangan manusia sendiri. Sebab itu juga. Sebab tu Allah Ta'ala datang bala dengan sebab itu juga. Dengarlah firman Allah Ta'ala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Maksudnya dan bagi Allah itu tentera-tentera di langit dan bumi untuk menyerang musuhnya. Allah Ta'ala ada tentera di langit. Angkasa pun ada. Kerajaan dunia ada. Tentera langit ada. Tapi kerajaan Allah Ta'ala, tentera langit ada. Pia mereka. Dan bumi ada. Tentera Tuhan untuk apa? Untuk menyerang musuhnya. Musuh sini termasuk kita, hak pasik, hak dosa, hak karuk, hak jahat. Dan Allah adalah adalah maha kuasa lagi maha bijak. Firman-Nya lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu junudu rabbika illahu wa ma hiya illa zikra lil bashar. Maksudnya dan tiada yang mengetahui tentera-tentera Tuhanmu tu. Tak ada apa dia tahu tentera Tuhan ni. Duk susuk mana? Duk latih mana? Duk training mana? Tak ada dia tahu. Jumlah banyak mana? Tak tahu. Melainkan dia saja yang tahu. Melainkan dialah saja yang mengetahui, iaitu Allah. Dan ingatlah bahawa segala yang diteram berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanya menjadi peringatan bagi manusia. Tu.
rekahnya kesimpulan. Khulasah. Harap kesimpulannya taun penyakit corona ni adalah penyakit yang cepat merebak. Satu penyakit yang cepat merebak dan berjangkit. Juga selaku tentera Allah. Penyakit ni supaya tentera Allah Ta'ala mari serai puak kita. Mari serai puak-puak hamba. Tak kira kafir, tak kira mukmin, tak kira alim, tak kira jahil. Maknanya gitu. Cepat merebak dan berjangkit juga selaku tentera Allah yang kuat menyerang masa-masanya, masa sini, iaitu kita hamba-hamba ni. Ataupun ta'un ni boleh baca dua. Risalah amaran Allah untuk diambil iktibar oleh sekalian ahli bumi. Yang mana pada zaman dahulu ramai yang mati dengan sebab ta'un. Dulu-dulu pun ada dah. Masa Sayyidina Umar ada berlaku dah ta'un. Manakala zaman sekarang Allah kurniakan ilmu pula mengadakan ubat-ubat yang ramai disembuh oleh Allah dari kalangan pesakit. Kira-kira yang mati pada belakang-belakang ini tidak sampai 5% orang yang kena penyakit ni. Penyakit ta'un, penyakit corona ni, kuit ni tak sampai 5% dari yang mengidapi penyakit. Tak banyak kali. Terutama bilangan orang Islam amatlah sedikit bilangannya. Orang Islam kita sikit saja hak kena. Walillahil hamd. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Fatadawaw. Maksudnya Allah tidak menurun satu-satu penyakit. Allah Ta'ala tak kirim, tak kena satu-satu penyakit kepada hamba ni kecuali ia menurunkan baginya bahan. Bahan ni makna ubat dan cara untuk sembuhan penyakit itu. Maka berubatlah penyakitmu itu. Buat patadawaw, hendaklah berubat. Berubat itulah dia panggil usaha. Cara nak berubat tu dia panggil usaha. Patadawaw. Nabi kata hendaklah berubat. Lepas tu, hak dia tak berubat, hak tu dia panggil tokar. Tokar salah. Dalam agama dia nak tawakal. Tokar ni tak kena. Dia nak tawakal. Tawakal menyerah serta usaha atas sebab-sebab. Itu dia panggil tawakal. Kalau tokar dek saja. Tokar serah mengaku lah semaya ber puasa dak. Tu salah. Tu dia panggil tokar. Dalam Islam dia nak tawakal, bukan tokar. Cara menjaga dari serangan virus corona ni, kuman corona ni, Islam memberi keutamaan kepada jagaan sebelum daripada rawatan. Kita jaga sebelum ada kita cari bomo lagi. Tu dia. Caranya ialah Islam memberi keutamaan penting kepada jagaan dahulu sebelum daripada rawatan. Belum pada pergi cari bomo tu kita kena jaga dah. Sebab itulah Islam mengatur cara-cara jaga kesihatan jiwa. Jiwa kita kena sihat. Jiwa sihat ni jangan putus asa. Jiwa kita kena ada iman dengan Allah Ta'ala. Tu jiwa. Tu. Dan raga tubuh badan dengan berbagai-bagai bentuk. Dengan berbagai-bagai bentuk. Sama ada berbentuk makanan, kita kena jaga. Minuman, jaga. Senaman, senaman tu supaya mahal gila tu lah. Latihan tu, supaya kita orang tua, orang mau banyak jalan derah. Orang muda-muda ya enggak. Kita orang tua ni tak ada kerja kena jalan derah, jalan decahnya. Tu. Dia panggil. Maupun berbentuk semua cara hidup termasuk juga doa dan sebagainya. Doa ni pun
kena buat persiapan juga. Sebelum kita cari bomo tu kita berdoa dah ngak salah. Dak berdoa sama dah. Kena berdoa. Ya. Ad-du'a'u silahul mukminin. Doa tu seolah-olah senjata bagi orang mukmin. Sebab tu kita kena doa. Doa. Nak tubik keluar nak pergi mana, sebelum pergi tu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu setengah pada doa. Di bawah ini beberapa cara jagaan untuk diselamatkan oleh Allah dari penyakit virus corona COVID-19 ni sebagai berikut. Satu, kita kena jaga apa? Kebersihan. Itu penting. Agama Islam ni kebersihan dulu lagi dah. Cuba perhati surah Al-Mudassir Quran kita, dia kata kena. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Itu. Wasiyabaka fatahhir. Hendaklah kainmu tu, pakaianmu tahhir, bersih. Nak semaya, nak gapo pun, nak pergi bergaul dengan orang gapo pun, mesti kena bersih. Kalau itu dulu dah. Satu kebersihan tu cara nak jaga. Belum pada bomo dah. Belum pada bomo tu caranya satu hak penting kali kebersihan. Memang agama Islam adalah satu agama yang menitik berat tentang kebersihan. Menitik berat ni agama Islam nak ambil berat benar dengan kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan setengah daripada iman. Kebersihan separuh daripada iman. Tu. Wajib menjaga kebersihan diri. Wajib ni bukan sunnah. Kita orang Islam ni wajib menjaga kebersihan diri. Makanan kena jaga. Minuman kena jaga. Pakaian kena jaga. Alat-alat penggunaan rumah tangga kena jaga juga. Pergi bersih. Bilik tidur bersih. Bilik air bersih. Walaupun bilik air, tempat kerja, kalau kita kerja tempat-tempat kerja, ada tempat kerja khas lah bagi kita. Tempat kerja kena bersih. Tempat ibadat, iaitu masjid, surau, musalla, mesti bersih. Dan sebagainya. Kerana kotor itu adalah suasana yang subur bagi hinggapan penyakit. Jadi kotor-kotor tu suasana yang subur bagi hinggapnya penyakit kume-kume. Dalam membuat kebersihan tidak cukup sekadar air. Kita nak buat kebersihan tu pula, dalam membuat kebersihan tidak cukup sekadar air saja, tetapi mesti kena guna sabun, alkohol, J dan sebagainya. Tu cara. Terutama basuh tangan dan muka. Hendaklah acap kali. Klik mana-mana sebelum jamuh gapo-gapo, basuh muka, basuh tangan dulu. Baru masuk dalam rumah. Biarlah betul caranya menurut penerangan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan badan-badan kesihatan. Badan-badan kesihatan ni bomo-bomo tu lah. Doktor-doktor tu dipanggil badan-badan kesihatan royak mana kena turut cara dia. Lepas tu kita orang beriman turut sana pesen sunnah Rasulullah. Alhamdulillah umat Islam difardukan solat 5 waktu sehari semalam yang didahulukan dengan berwuduk. Kita nak semaya 5 waktu ni, kita orang Islam tetap wajib kena ambil wuduk, ambil semaya dan bersugi sebagai sunat. Belum ambil semaya, bersugi. Setiap kali ambil wuduk, bersugi. Dan seboleh-bolehnya hendaklah senantiasa dalam keadaan berwuduk. Kita orang mukmin, tubuh kita kena ada semaya sama. Kena ada wuduk sama. Jatuh ambil. Setiap masa. Dia kata senantiasa dalam keadaan berwuduk setiap masa.
Karena wuduk tu juga adalah senjata orang-orang mukmin. Lagu mana senjata? Wuduk ni sebagai senjata orang-orang mukmin. Syaitan nak masuk tak boleh. Syaitan nak tipu tak boleh. Orang ada wuduk. Gitu. Dan setiap kali hendak solat, hendak semaya, segia berwuduk. Walaupun sekadar tajdid. Kita ada semaya dah nak semaya asar, ada dah semaya zuhur. Kita nak semaya isya, ada dah semaya maghrib. Walaupun begitu, dia kata walaupun sekadar tajdid. Yakni membaru. Ada dah pun ambil semula. Ambil semula tu dipanggil tajdid, membaru semula. Sunat. Boleh pahala pula, bukan free. Tapi hak wuduk kali yang pertama hak tu, kalau tak ambil wuduk tak sah sebenarnya. Hak kali yang kedua untuk sunat. Tajdid. Gitu. Habis. An Utsman ibni Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aita law kana bi fina'i ahadikum nahrun yajri yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin ma kana yabqa min darnihi qalu la syai'a qala fa inna salawati tuzhibud dzunuba kama yuzhibul ma'u ad-dana. Maksudnya daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman kata, Nabi bersabda, bagaimana pendapatmu? Nabi nak tanya sahabat. Kalau sekiranya ada sebatas sungai, sebatas sini sebuah sungai, satu sungai yang berlari di hadapan halaman rumah seseorang kamu. Depan rumah kita ada sebuah sungai dia lalu depan rumah kita. Di mana dia apa dia? Tuan rumah seorang tu. Mandi di dalam sungai tu sebanyak 5 kali sehari. Apakah masih ada kekotoran pada badannya? Nabi kata, ada ke tak najis tubuh badan dia? Para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun. 5 kali sehari ni cuci. Sahabat kata. Lepas tu Rasulullah tambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya solat 5 waktu sehari semalam, semaya 5 waktu sehari semalam tu dapat menghapuskan dosa-dosa seperti air yang dapat menghilangkan kekotoran. Itu. Ada. Kemudian konani dulu, insya-Allah kalau tak japing gapo, kalau tak uzur gapo, kita sambung semula. Di lain hari, di lain masa. Wallahu alam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.